Sekarang kita tengok apa yang Kepler cakap tentang style. Sebelum kita ceritalah tentang apa yang Kepler kata tentang style ni. First kali dalam artikel yang Kepler tulis, dia problematize style ni. So maksudnya dia mempersoalkan dahulu tentang apakah dia style. Adakah kefahaman kita semua sama tentang maksud sebenar style? Dan bagaimanakah style kita boleh fahami dari sudut pemahaman tarian? Memang tari adalah satu benda yang universal. Tetapi adakah pemahaman kita sama tentang style ni? Style ni apa sebenarnya? Adakah ia tentang structure? Adakah ia tentang form? Adakah melibatkan cara orang menari? So ini adalah satu terma yang disifatkan sebagai slippery terms. Maksudnya term yang difahami dengan pelbagai jenis kefahaman. Makna gaya ni hanya boleh difahami setelah kita fahami apakah itu tari. So dalam artikel Kepler, dia bagi contoh tentang bagaimana Commander Data mempelajari tarian dan mempelajari apakah tarian yang sesuai untuk event-event tertentu. Bila kita tahu tentang satu tarian, kita melakukan appropriation. Kita pilih bentuk dan juga struktur pergerakan yang sesuai untuk majlis ataupun acara-acara tertentu. Kepler kata, structured body movements differ radically according to occasions, events when they would be embodied. Maksudnya adalah pergerakan-pergerakan tubuh badan ataupun movements yang structured according to the dance tradition sangat berbeza bergantung kepada acara-acara ataupun event-event yang mana ianya patutnya ditampilkan. Sebagaimana yang saya sentuh tadi dalam tarian yang orang kampung, macam mana cara dia menari di kampung, kemudian bila ada event yang lain, maka dia persembahkan dengan cara yang berbeza. So maksud Kepler di sini adalah sistem pergerakan tubuh badan yang dilakukan sangat berbeza bergantung kepada acara-acara ataupun event-event yang berbeza. Kita tidak boleh assume sistem pergerakan tersebut sama dalam konteks sosial, sama dalam konteks performance on stage dia sama, dalam konteks ritual dia sama. Kita tak boleh assume macam tu. Maksud Kepler adalah ketika kita melihat sebuah sistem pergerakan tubuh badan dalam acara yang berbeza, kita sepatutnya fahami bahawa sistem pergerakan tersebut pastinya berbeza menurut acara-acara tertentu. Tetapi perbezaan-perbezaan yang berlaku macam ni, bagaimanakah ianya berbeza dan siapa yang decide perbezaan tersebut? Nah, itu yang Kepler problematize dalam artikel dia. Dance definition menurut Kepler, secara ringkasnya yang Kepler sebut berkali-kali dalam setiap artikel dia, tarian adalah structured movement system. Maksudnya tarian adalah sistem pergerakan yang berstruktur, dia mesti ada sistem, dia ada satu struktur yang ada seperti mana yang saya sebut dalam lecture yang lepas, dia ada interrelationship between movements. So movement yang dimaksudkan oleh Kepler adalah pecahan-pecahan movements yang terkandung dalam sistem yang berstruktur tersebut daripada pecahan pergerakan yang kecil sehingga gabungan pergerakan yang besar. Kemudian formula Kepler adalah form equal to structure plus style. Maksudnya bentuk tari yang sedang ditonton oleh audience adalah mengandungi struktur dan juga style. Struktur ni adalah pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh tubuh badan si penari tersebut. Style apa dia? Yang ni kita nak cerita apakah style menurut Kepler. Tapi first kali kita kena faham Kepler punya formula lah yang berbeza dengan apa yang dimaksudkan oleh Royce. Kepler kata form equal to structure plus style. Maksudnya dalam form mesti ada structure, mesti ada style. Structure apa yang dilakukan oleh tubuh badan manusia dan style tu adalah bagaimana cara melakukan struktur tersebut. Maksudnya bagaimana kita realize, kita merealisasikan struktur pergerakan tersebut. Style is the way of performing that is realizing or embodying the structure. Embodiment ni ada satu visible quality. Ada satu quality yang kita boleh nampak secara jelas tentang feelings, expression, satu kualiti pergerakan yang difahami oleh tubuh badan dan kemudian ditampilkan dengan kualiti-kualiti tertentu. Itu maksudnya embodying the structure. You bukan saja mempelajari struktur pergerakan, tetapi you mampu mendalami, memahami struktur pergerakan tersebut dan mempersembahkan, melakukan struktur pergerakan tersebut seperti mana yang dilakukan oleh pemilik budaya.
Sebagai contoh, embodiment ni senang saja. Kalau kita ada satu notasi laban yang lengkap tentang tarian zapin misalnya, kita bagi notasi laban tersebut kepada seorang penari ballet daripada Amerika misalnya, dan penari ballet tersebut pelajarilah notasi tersebut dan dia boleh baca, kemudian dia boleh lakukan sistem pergerakan dalam notasi laban tersebut. Apa yang dia kurang? So yang dia kurang tu adalah embodiment. Maksudnya dia boleh lakukan structure tetapi dia tak ada style. Dia tak boleh nak embody the style sebab macam-macam sebab lah dia tak boleh nak embody style sebab notasi laban yang tak lengkap, cuma ada time and space and movements. Kemudian dia tak boleh tengok macam mana budaya tersebut melakukan tarian tersebut dalam konteks budaya, macam mana masyarakat melakukan tarian tersebut, macam manakah cara sebenar yang masyarakat lakukan untuk tarian tersebut ketika di dalam konteks yang sebenar. So itu masalahnya dalam embodiment. You boleh menari structure, you boleh buat structure dengan betul tapi you tak ada embodiment. Tu yang selalu kalau dalam kelas you punya pensyarah cakap, you menari tak ada feeling, I tak nampak you punya expression, I tak boleh nak rasa pergerakan you, you macam tak ada perasaan buat pergerakan, you macam malas. So itu adalah semua masalah-masalah embodiment yang mana awak buat structure dengan betul, okey dah structure awak betul, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, tubuh badan betul, semua betul strukturnya, tetapi yang tak ada adalah embodiment. So itu tentang quality embodiment. Kemudian Kepler dalam artikel dia sentuh tentang analogi untuk memahami style berdasarkan cara manusia bercakap. Dia bagi contoh bagaimana orang bercakap bahasa Inggeris menggunakan accent tertentu. So dia bagi contoh orang Jerman, silap saya lah, ada Jerman, ada British dengan orang dari India. So ketiga-tiganya boleh berbahasa Inggeris dengan grammar yang betul. Maksudnya strukturnya betul, grammarnya betul, tetapi way of speaking yang berbeza. Cara mereka melontarkan tutur kata yang berbeza. So yang itu yang difahami dengan perkataan accent dalam speech. Ini terkait juga dengan code switching code switching tu perkara yang lain lah. Macam yang saya cakap tadi, cara Roland bercakap dengan kawan dia daripada orang dusun, satu bangsa dengan dia misalnya, kemudian dia bercakap dengan orang Sabah yang lain bangsa dengan dia, kemudian dia cakap dengan orang di Semenanjung yang totally different geolocation dengan bangsa yang berbeza. So accent you bercakap tu, you ubah cara you, yang itu yang kita fahami dengan style. Tapi itu adalah tentang speech. Macam mana pula dengan tarian? Menurut Kepler, style is the way the structural elements are executed or embodied that is not essential to their structure according to the performance of the tradition. Maksudnya adalah bagaimana cara elemen-elemen yang bersifat struktural dalam tarian tersebut dilaksanakan dan juga bagaimana dia di-embodied that is not essential to their structure. Maksudnya style is not part of structure, tetapi kita pelajari style untuk memahami dengan lebih lanjut tentang structure. Kadang-kadang orang tengok satu pergerakan tarian dalam satu pementasan tarian, dia kata, alamak, salah lah diorang menari. Tapi sebenarnya dia punya judgement tu yang tak betul. Kerana yang berbeza adalah style, bukan structure. Strukturnya mungkin sama semua sudut. Di seluruh Sabah saya tengok struktur tarian Sumazau semuanya sama. Yang berbeza adalah style. So itu adalah tentang cara melaksanakan ataupun embodiment struktur tersebut. Kepler tak sentuh tentang bagaimana style boleh menjadi identiti satu budaya, identiti satu bangsa dan sebagainya. Kepler lebih mementingkan tentang konten satu tarian. Apakah yang terkandung dalam form dan bagaimanakah style itu dihubung kait dengan struktur. Kita ada struktur pergerakan yang sama, 200 orang, 2000 orang boleh pelajari dan boleh melakukan struktur pergerakan yang sama, tetapi cara mereka melakukan pergerakan tersebut, yang itulah yang kita fahami dia sebagai style. Dan itulah secara ringkasnya dalam speech analogy itu tadi, style adalah cara mereka bercakap ataupun accent mereka bercakap. Tapi dalam tari adalah bagaimana cara penari melaksanakan ataupun mempersembahkan struktur pergerakan. So ringkasnya, style ni the way dancing body perform. Dancing body ni tubuh badan yang menari lah. So bagaimana struktur direalisasikan. Kemudian kalau dalam konteks kajian Kepler, dia secara spesifik menyatakan bahawa untuk fahami style, dia kena tengok bagaimana motif dan juga chorems dilaksanakan.
bukan pada peringkat kinems ataupun morphokines. Kemudian the way the structure is embodied, yang ini saya dah explain tadi. Kemudian menurut Kepler lagi, kalau nak faham structure and style ni, kita kena dalam masa yang sama kena fahami juga konsep long and parole sebagaimana yang dianjurkan oleh Ferdinand de Saussure dalam linguistik. Saussure juga yang terkenal dalam semiotik. Apakah dia long and parole? Nanti baca kat dalam artikel Kepler macam mana untuk memahami long dan juga bagaimana untuk memahami parole dalam tarian dan juga dalam persembahan. Long ni basically adalah tentang sistem. Saya tulis dekat slide ni, dia selari lah. Structure, long, system. Kemudian style, parole dengan acts ataupun performance. Long ni, kalau dalam language ni, you fahami grammatical system, you fahami bagaimana perkataan dibentuk, bagaimana perkataan disusun, bagaimana perkataan digabungkan antara satu sama lain, bagaimana interrelationship antara satu perkataan dengan perkataan yang lain sehingga ia membentuk satu grammar yang lengkap. So itu semua adalah tentang sistem. Saya dah cerita tentang sistem bahasa dalam lecture yang dulu tentang phonetics, phonemics dan macam-macam lagi yang saya cerita tentang linguistik. So yang itu semua tentang sistem. Tapi bagaimanakah sistem tersebut dilakukan dalam kehidupan manusia? Yang itu yang dimaksudkan dengan parole, iaitu tentang acts ataupun performance. Katakan you dah fahami satu sistem pergerakan tarian misalnya. You fahami sistem ataupun struktur pergerakan dalam tarian tersebut. Parole dia adalah tentang performance sistem tersebut. So maksudnya sistem ataupun long yang ada ni adalah satu cognitive understanding yang you ada dalam kepala otak you. You faham dia dalam secara kognitif. You belum lakukan dia lagi. Tetapi parole adalah tentang bagaimana you melakukan ataupun mempersembahkan sistem tersebut. Kepler kata tadi, bagaimana struktur dipersembahkan dalam occasion ataupun events yang berbeza. So parole adalah tentang performance sistem yang kita fahami dia dalam struktur tu tadi dalam occasion-occasion yang berbeza. Parole ini adalah tentang performance lah. So kalau you faham sistem tarian Zapin misalnya lah yang simple kan, you faham ragam dia macam mana. So ada satu masa you menari sesama perempuan, you punya performance akan you sesuaikan sebab you menari sesama wanita. Tetapi apabila you berubah ke acara yang lain di mana you menari dengan pasangan lelaki, sistem tersebut adalah sistem yang sama. Tetapi you punya performance yang menjadi berbeza dalam konteks acara yang berbeza. Maksudnya konteks acara yang berbeza tadi adalah konteks acara you menari dengan pasangan lelaki lah. So faham setakat ni je, itu simple saja. The long and parole, you ada sistem, tapi bagaimana sistem tersebut dipersembahkan dalam konteks yang berbeza, yang itu adalah parole. Ringkasnya lagi, style is persistent patternings in the ways of performing structure. Ada 3 perkara penting dalam definition Adrian Kepler, iaitu first, persistent patternings. So maksudnya you ada pattern-pattern tertentu yang you design pattern you, tetapi dalam masa yang sama you persistent. You kekal dengan pattern tersebut secara berterusan. So yang pertama sekali you mesti ada persistent patterning. Yang kedua adalah the ways of, iaitu cara. You mesti ada caranya. Cara tentang apa? Iaitu performing structure. Style bukan tentang structure, tetapi ways of performing structure. Tapi ways of performing structure ni mestilah ada patternings yang bersifat persistent. So you kekal dengan pattern tersebut ketika you mempersembahkan struktur ni. Dalam ketiga-tiga perkara ini, ada 2 perkara yang penting yang Adrian Kepler tekankan, iaitu pertama ialah quality of energy, kedua adalah kepenggunaan bahagian-bahagian tubuh badan, iaitu bagaimana performer menggunakan bahagian-bahagian dalam tubuh badan mereka.